Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar kepada tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Saya mendoakan pada tuan-tuan yang berada di rumah terus gembira ceria pada hari ini, pada hari Sabtu, pada PKP yang ketiga Ustaz ya. Kita terus stay at home ya, terus menjaga keselamatan agar Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan lebih segera. Di samping kita terus merapatkan diri dengan Allah SWT dengan kita beribadah, kita menguatkan keimanan kita kepada Allah ya Ustaz ya, dan juga kita nak menolong, nak meminta daripada Allah mendapat hidayah ke jalan yang lurus. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita ingin baca, kita ingin faham apakah kalam perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita ingin melaksanakannya insya-Allah. Dan pada hari ini kita akan bersama dengan surah yang ke-14, surah Makkiyah, surah Ibrahim. Satu surah yang amat special, amat manis Ustaz ya, isi kandungannya. Kita akan dalami sebanyak 4 bahagian. Kita pecahkan sikit demi sedikit. Dia ayatnya tak banyak, ada sekitar 52 begitu ya. Cuma dari segi ayatnya panjang-panjang. Potongannya ayat panjang-panjang ya. Jadi bagi tuan-tuan yang belum mengambil mushaf boleh ambil sekarang ya, dan bagi yang ada telefon pintar boleh muat turun Smart Quran untuk tuan-tuan menatap ya kepada apakah isi kandungannya. Tapi kalau ada mushaf lagi bagus ya, untuk peluang kita berinteraksi, menghargai kalam daripada Allah SWT. Ustaz, kita nak mulakan dengan bacaan Ummul Quran kita ya, agar kita terus yakin bahawa surah Al-Fatihah ini bukan calang-calang ya. Dia adalah satu hadiah daripada Allah untuk kita. Lagi kita ulang, lagi positif diri kita. Terutama dah PKP ketiga ni kan. Okey, jadi bagi setengah orang mungkin dia dah rasa restless, rasa nak buat apa kan. Tapi insya-Allah yang di rumah masih lagi setia, yang di Facebook ya aktif sekarang ini, kita doakan terus berjaya insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Ustaz, ni satu komen Ustaz. Menarik, Muhammad Amirul Rashid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kadang-kadang waktu bekerja di hospital tak sempat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ada rakaman dapat tonton selepas pulang dari kerja. Ya. Masya-Allah. Di Facebook ni di Facebook. Boleh tengok ulangan kat TV, dekat Facebook semua. Terima kasih kerana bergabung dengan kita pada saat ini. Dan Ustaz sebut tadi surah Al-Fatihah Ustaz ya. Surah Al-Fatihah. Surah yang semua orang hafal lah Ustaz ya. Semua orang boleh baca, ingat. Tinggal lagi mungkin nak berlaku kesalahan dan sebagainya itu kena tahsin lah. Kena tahsin. Kena talaqi, kena tahsin. Jumpa ustaz, tengok ya. Terutama yang nak jadi imam tahun ini. Kan? Ramai yang akan dilantik. Dilantik. Oh, tahun ini paling ramai imam. Paling ramai imam ya. Allah Rabbi. Okay. Insya-Allah. Dan itulah Ustaz sebut tadi Quran istimewa ini surah Ibrahim. Al-Quran ni satu benda yang kita tak akan jemu Ustaz baca. Tak akan jemu baca, tak akan jemu tengok, tak akan jemu dengar. Subhanallah. So saya ucap tahniahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bergabung, yang memang dah set masa Ustaz. Betul. Setiap hari pukul 12 mesti masa saya dengan Quran Time. Malaysia Quran Time ni mesti. Masya-Allah Ustaz. Okey, jom kita mula dengan Ummul Kitab surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Ya, terus merdu Ustaz ya. Bacaan masya-Allah ya, memimpin kepada tuan-tuan yang berada di rumah, dan merdu lagi pada hari ini pasal apa? Ustaz ya, pasal hari ini hari special kan. Oh, Hari special tu yang special, hari special. Semalam dah ada dia punya clue dia kan. Kalau siapa yang berada kat Facebook boleh Allah teka. Rabbi, Ada yang dah type dah tu kan. Tapi ada yang lain dia tak tahu apakah yang specialnya tu. Ya, kita minta hari ini tak ada soalan kuis ya. Tak ada kuis tak ada hadiahnya. Okey. Kuis yang kena bagi hadiah dekat ustaz. Okey. Jadi kalau katakan siapa-siapa yang tahu di Facebook tu tolong type apakah peristiwa penting okey. Pasal peristiwa penting untuk ustaz kita pada hari ini ya. Dan kerana kita nak belajar suatu perkara yang penting ustaz ya. Satu perkara yang penting. Jadi hari penting bersama orang penting untuk belajar surah penting, iaitu surah Ibrahim yang ada 52 ayat. Hari ini kita akan tengok ayat 1 hingga 9 ustaz ya. Ceritanya surah Ibrahim ni, Ibrahim seorang nabi ya. Apakah sinopsis kandungan daripada surah ini pada ayat 1 hingga 4. Ya, 1 hingga 4 nanti kita akan tengok, yang kita akan baca insya-Allah tugas Rasul dan Quran ya, mengeluarkan umat ini daripada kegelapan. Itu adalah bahagian pertama ustaz ya. Kita akan lihat bersama. Kemudian kita akan melihat bagi kisah perjuangan bukan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dahulu. Walaupun surah Ibrahim tapi ada kisah Nabi Musa. Pasal kisah Nabi Musa ni ada kat mana-mana. Bila wujud sahaja kisah itu maksudnya dia mesti ada cerita satu tema yang sama dalam Al-Quran itu, dan salah satu tema tentang surah Ibrahim ini ialah manisnya iman. Masya-Allah. Ya, Nabi Ibrahim ni sanggup untuk merebut manisnya iman dan menghalang ataupun ketepikan kekufuran ya, sampaikan dia sampai sanggup bercakap dengan ayahnya untuk mendapatkan iman tu. Nanti kita tengoklah ya. Memang hebat Nabi Ibrahim. Dan bahagian yang ketiga nanti kita akan tengok perjuangan rasul-rasul lain. Ada rasul lain juga. Jadi Nabi Musa ya, contohnya Nabi Nuh ya, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim ini, mereka ini adalah satu legacy. Legacy itulah warisan yang diteruskan oleh seorang nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Itu secara ringkas pada hari ini, dan insya-Allah tuan-tuan mari sama-sama kita mulakan melihat kepada surah Ibrahim halaman 255 ya, yang ada mushaf 255, juz yang ke-13 Ustaz ya, untuk ayat 1 hingga 4. Silakan. Baik. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mula baca muka surat 255 ayat 1 hingga ayat ke-4 yang dahulu. Baik. Taranum apa Ustaz? Cuba taranum hari penting, taranum apa Ustaz? InsyaAllah. Saya antara banyak-banyak taranum tu, saya minat lagu Hijaz Ustaz. Hijaz atau maqam Hijaz. So kita cubalah baca taranum Hijaz. Cuma macam Ustaz sebut tadi, tuan-tuan dan puan-puan, surah Ibrahim ni memang ayat dia panjang-panjang. Jadi memang kita nak kena perhatikanlah mana tempat yang kita nak berhenti, tempat yang kita nak balik. Dan alhamdulillah dekat skrin kita nanti pun akan dipaparkan bacaan Al-Quran tu, muka surat tu. Dan Quran tu Quran waqaf ibtida, ada warna dan boleh bantu kita. Warna hijau kita berhenti dekat situ, tapi kita kena patah balik, kita kena mula balik di permulaan warna hijau tu. Tapi kalau yang warna merah, kita berhenti dekat situ, kita terus saja bersambung lepas tu. Namun saya nak pesan juga kat sini, kadang-kadang ada juga contoh wakaf di situ tapi kita tak sampai juga Ustaz. Nafas kita still tak sampai juga. Dan ada satu istilah dalam wakaf ibtidak ni, nama dia wakaf itirari, yang darurat, terpaksa berhenti. Nafas habis ke, sakit perut ke, ada emergency kecemasan, itu wakaf yang darurat. So kita boleh berhenti mana di kalimah yang eloklah. Jadi insya-Allah kita cuba, kita tengok dekat mana nafas kita boleh sampai nanti insya-Allah. Jom kita sama baca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور
الزبر بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita membaca tadi apa Ustaz lagunya? Lagu Hijaz. Lagu Hijaz ya. Lagu Hijaz ni dia punya apa dia punya semangat dia apa dia punya Hijaz ni dia sesuai untuk ayat-ayat yang bentuk penegasan. Lepas tu cerita pun boleh. Jadi saya ingat yang permulaan ni mungkin menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat sesuai perlu ditegaskan. Bolehlah. Ya. Dan itulah yang ada Ustaz ya. Sebenarnya kalau kita tengok awal lagi itu alif lam ra ya bagi tuan-tuan yang kalau kita baca surah Baqarah ada alif lam mim. Ya, betul. Kalau alif lam mim juga ada daripada surah Ali Imran. Yang kita dah belajar As-Sajdah contohnya. As-Sajdah ada alif lam mim, surah Luqman pun ada alif lam mim ya. Surah Al-Ankabut belum lagi ya. Kita doakanlah bulan Ramadan nanti ke MQT Quran Time yang tak pasti bila okey tapi insya-Allah kita bincang ada alif lam mim surah Al-Ankabut surah 29 ataupun surah Ar-Rum ada alif lam mim ya. Jadi banyak surah yang ada alif lam mim, alif lam ra, kaf ya ha ya ain sad ya. Jadi semua ini diistilahkan sebagai huruf muqattaah. Huruf potong ya. Satu untuk memanggil menyeru ya kepada orang yang mendengar. Kalau di negara Arab itu ya macam kitalah ya dia menarik perhatian. Tapi yang keduanya pendapat daripada Imam Fakhrul Razi misalnya dalam kitabnya dia cakap bahawa alif lam ra ini kalau datang dia di awal ya di awal surah kalau surah Baqarah sebagainya kita minta hidayah dalam surah Fatihah. Subhanallah. Ustaz tadi minta kan kita kita baca bersama setiap hari kita minta tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka Allah menyatakan pada ayat pertama surah Al-Baqarah ataupun banyak surah-surah ini alif lam ra yang tahu hanyalah Allah, kita tak tahu. Masya-Allah. Ya, maksudnya apa? Dia bukan ilmu baru. Dia bukannya kemahiran baru tetapi ia adalah mindset sikap baru. Sikapnya apa tuan-tuan? Bahawa sebenarnya saya sebagai seorang ayah, saya ni tak tahu nak jadi ayah yang terbaik kecuali mestilah saya merujuk kepada kitabun anzalnahu ilaik. Betul. Kepada kitab yang diturunkan kepada kamu. Ya, kami turunkan. Kat situ istilahnya kitab, ada masa Allah cakap Quran, ada masa Allah cakap kitab. Kitab ni sesuatu yang tertulis. SOP ataupun perlembagaan lah istilahnya kan. Kita ada perlembagaan Malaysia, maka inilah perlembagaan kehidupan yang paling tinggi yang Allah berikan. Bila kita menggunakan perkataan, Allah gunakan perkataan kitab. Kalau Quran sesuatu yang dibaca. Wal Quranil Hakim surah Yasin. Contohnya kan. Jadi kalau contoh surah Ar-Rahman allamal Quran. Ya,
kan, mengajar Quran. Jadi Quran itu selalu dibaca. Seperti mana tuan-tuan yang berada di rumah sekarang baca setiap hari, itu maksudnya Quran. Kalau katakan mushaf yang ada ni letak atas rak, itu namanya mushaf. Ya, itu belum Quran lagi. Quran ini dia bukan sekadar nama, tapi dia ada fungsi. Itu kaedah kita memahami perkataan dalam Al-Quran. Jadi Allah menyatakan kitabun anzalnahu ilaik, ya, kami turunkannya kepada kamu wahai Muhammad, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dan bila bercakap tentang kami ini, maksudnya Allah melibatkan banyak kerajaan tentera-tenteranya. Maksudnya kita dah dekat dengan Ramadan, kita akan berjumpa dengan insya-Allah satu malam namanya Lailatul Qadar. Kan? Lailatul Qadar itu malam diturunkan Al-Quran kerana apa? Kerana daripada langit atas ke langit bawah itu, yang itu sekaligus. Tapi daripada langit bawah kepada Nabi maka masa 23 tahun, 22 tahun begitu. Perlahan-lahan. Kerana apa? Kerana itu pelajaran untuk kita juga, bahawa sebenarnya Allah turunkan sekaligus boleh, tapi kepada Nabi Muhammad pun 23 tahun. Kalau untuk saya rasanya berapa Ustaz? Sebab tu ada orang nak belajar cepat tu kan. Jangan belajar cepat, jangan. Kerana dia putus asa. Dah berapa lama dah belajar? 5 tahun dah. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. So jadi semangatlah pada semangat kita. Ya. Tengok bila kita faham Quran kan Ustaz. Bila kita faham, ya, Allah beritahu dalam surah Ali Imran ada cakap tentang Taurat diturunkan sekaligus, tapi Quran diturunkan sikit-sikit. Sebenarnya memang turun sekaligus juga ke langit bawah, tapi langit bawah kepada manusia ini sedikit-sedikit pada tuan-tuan puan-puan. Jadi Quran time ini pun sebenarnya kita bincangkan sikit-sikit. Baca satu surah sebahagiannya, kita tadabbur sikit-sikit. Kalau ada yang kata mengapa tak tadabbur setiap ayat, kan? Kalau tak kita tadabbur setiap ayat Ustaz, kita kena tambah Quran time ni 24 jam. Buka puasa sini tak? Buka puasa kat sinilah. Jadi kita ambil sikit, nanti insya-Allah bagi tuan-tuan yang ada kat rumah, ada ustaz-ustaz yang pakar di mana-mana, tolong hubungi mereka, ya. Kalau katakan ustaz boleh tak tolong ajarkan, pasal sebenarnya ustaz nak ajar, tapi kadang-kadang orang tak tahu tadabbur itu apa. Yang dia tahu takaful. Itu yang biasa. Yang lebih lagi ialah berdengkur di dalam rafatan, itu lagi famous, ya. Jadi sekarang bagi tuan-tuan yang dah tahu, beritahu pada ustaz di surau-surau masjid selepas ini bila PKP sudah ditamatkan. Di masjid lepas ini ustaz, kita harapkan tuan-tuan yang berada kat rumah kempen untuk mesti paling kurang ada satu hari tadabbur, ya, memahami sedikit demi sedikit. Dan inilah perlembagaan kita, ilaik lituhrija. Ini ada peranan perlembagaan ini untuk mengeluarkan manusia daripada apa? Daripada kegelapan kepada satu cahaya. Itu kalau kita tengok terjemahan memang diletakkan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya terang benderang. Tapi kalau kita tengok sikit bahasa Arab Ustaz, ya, bagi tuan-tuan yang tak biasa bahasa Arab, zulumat itu adalah dalam bentuk plural, dalam bentuk kata jamak. Banyak. Maksudnya kegelapan dalam hidup kita ini amat banyak dan nurnya ada satu saja. Nurnya adalah Quran ni lah. Ya. Jadi setiap ayat Al-Quran ini adalah nur, kita boleh keluarkan banyak kegelapan. Kegelapan untuk ibu, untuk ayah, untuk anak, untuk pemimpin, untuk siapa lagi, cikgu, untuk pensyarah, untuk doktor, frontliners, untuk semua orang yang namanya manusia. Namanya manusia. Ya. Semua yang kita tengok litukhrijan nas, Islam ke tak Islam ke, namanya manusia. Minaz zulumati ilan nur. Jadi dengan sebab itu Ustaz, ya, kalau tadabbur ayat ini, satu ayat ini satu cahaya, kan, kita keluarkan macam-macam. Kan? Macam-macam. Contohnya apa? Kalau kita cakap ayat ini sahaja pun, apakah dia punya kegelapan bila kita dapat satu perkataan namanya kitab. Kita patah balik awal tadi tu, ya. Kitab maksudnya perlembagaan, SOP. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ada manusia yang dia tidak ada SOP dalam hidup dia. Dia tidak ada rujukan dalam hidupnya, kan? Ada seorang kawan saya, dia kata dia pergi ke umrah, dia berjumpa dengan seorang makcik ni. Makcik tu tanya pada si rakan saya ni lah, ya. Dia kata, awak boleh baca Quran ke tak? Dia kata saya tak boleh baca Quran. Makcik tu daripada Indonesia, dia kata, kamu sudah hidup berapa lama? Selama ini berpandukan apa? Wah, soalannya itu subhanallah. Dia terus terkejut. Daripada situ terus dia belajar baca Quran. Subhanallah. Pasal selama ini mana ada orang ada perlembagaan Malaysia, lepas tu tak tahu baca, mana boleh, kan? Ataupun baca lepas tu tak tahu, tak faham, tak payah ikutlah. Kan? Tak ikut pun tetap juga tertakluk kepada perlembagaan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, daripada ayat ini sebenarnya Allah menyatakan litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim. Ustaz, ya.
mengeluarkan, Allah cakap pada Nabi SAW boleh mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada nur, tapi ada istilah biizni rabbihim. Sebenarnya dalam surah Baqarah ada Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tapi itu Allah. Kan? Jadi di sini Allah cakap pada Nabi SAW dan juga kepada kita, kalau kita nak ajak orang ke arah cahaya, kita insya-Allah boleh. Biizni rabbihim. Dengan izin Allah. Bukan nabi boleh bagi hidayah, bukan manusia, apatah lagi macam saya, ya. Saya cakap ini tak mampu langsung pun memberi hidayah, tapi usaha penting, usaha penting. Maka biizni rabbihim ini adalah perkataan yang perlu kita sedar agar kita sentiasa merendah diri. Ya, pasal apakah kegelapan daripada biizni rabbihim ini? Tadi kan ini nurnya kan. Bila kita gunakan kaedah ini tuan-tuan dalam tadabbur kita, maka kita akan nampak apa? Kegelapannya ramai orang rasa sayalah yang bercakap bagus, itu sebabnya orang faham. Allah. Kan. Kerana sayalah yang buat itu, cara saya bercakap, cara saya present apa sebagainya, itu yang menyebabkan orang faham. Sebenarnya faham dan juga nur ini bukan milik kita. Bagi ibu-ibu kat rumah, ayah kan, kadang-kadang kita cakap anak tak nak bergerak kan, tapi ada masa bergerak kan. Sebenarnya yang menggerakkannya itu adalah Allah. Jadi itu sebabnya mengapa kalau nak kejut pagi ke kan, nak tegur ke apa ke, kita kena berhubung dulu dengan atas. Ya Allah, aku ni nak tegur anak aku. Kan, nak tegur suami aku. Ya, bukannya pasal aku yang Ustaz ya. Jadi ini adalah baru satu ayat Ustaz. Baru satu ayat, nak ceritanya banyak lagi kegelapan kalau kita korek habis 1 jam ini baru satu ayat. Tapi kita nak pergi kepada ayat yang kedua. Allah itulah ya. Allah itu yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan kerana ditimpa azab siksaan yang sangat berat. Bila Allah dah cakap semua ni Allah punya kan, tapi ada orang yang namanya kafaru. Ya, lil kafirin. Kafara ini yang kita bincang sebelum ini Ustaz, maksud asalnya ada biji benih, kita letak tanah, kita tutup ya. Jadi orang yang kufur itu dia ada kebenaran, dia tutup. Bila ditutup tu dia tak nampak lah. Kan? Pasal apa dia tutup? Pasal dia nak sombong, dia nak mementingkan diri sendiri. Tapi dia tahu sebenarnya mementingkan diri sendiri ni akhirnya makan diri juga. Jadi Allah cakap ada azab yang pedih siapa orang kufur. Biasa orang cakap kufur ni, sebenarnya siapa kufur? Allah beritahu dalam ayat yang ketiga, yang pertama adalah orang yang cinta kepada kehidupan di dunia berbanding dengan alal akhirah. Jadi kalau katakan tapi saya ada juga cinta-cinta kepada dunia kan? Sebenarnya walaupun kita bukan kafir dari segi agama, tetapi sudah ada kesamaan. Ya, maksudnya yang kita nak nauzubillah min zalik, kita tak nak perkara tersebut. Allah beritahu manisnya iman dengan cahaya daripada Allah, tetapi kalau kufur ini menyebab cirinya yang pertama cinta kepada dunia, yang kedua menghalang jalan kebaikan, dan yang ketiganya wayabghunaha iwaja. Mula-mula dia tak suka. Mula-mula dia tak suka akhirat, dia suka dunia. Ustaz ya. Kemudian dibawa lagi, dia menghalang daripada jalan kebaikan. Dia halang dulu. Melarat ke situ. Yang ketiga, dia akan bengkokkan. Dia akan bengkokkan. Dia tengok orang lain lurus, ini ikut Quran time ni. Nanti dia bengkokkan. Jomlah lepas PKP jangan lagi pergi Quran time. Pergilah cafe time contohnya. Bukan salah cafe, tetapi poinnya ialah dia tak suka orang buat baik. Ya, sekarang ni tuan-tuan berada di rumah, stay at home, tuan-tuan boleh pilih kan. Bila pergi ke tempat kerja, bila dah sibuk dan sebagainya, kalau kita tidak uruskan cahaya dalam hidup kita ini, maka kita mulalah akan diselubungi oleh kegelapan demi kegelapan. Dan itu yang banyak berlaku Ustaz ya. Sebenarnya saya pun baca surah Al-Quran ni lama ya, tapi dulu masa di luar negara orang tanya apa isi surah Yasin ke apa, tak boleh jawab. Ya, jadi bila tak boleh jawab tu saya fikir balik, sebenarnya saya baca apa sebenarnya kan ya. Jadi daripada situlah belajar sikit-sikit bahasa Arab tu kan, belajar sana sikit dapatlah sikit-sikit. Yang harapnya bagi kita tuan-tuan, harapnya Quran time inilah peluang kita belajar sikit-sikit. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak kan. Ada yang kata lepas ni saya nak register kelas, boleh ya. Tapi pastikan apa tuan-tuan, istiqamah untuk bersama cahaya ini. Pasal ada cabaran. Nanti kita akan tengok kisah Nabi Musa pada ayat keempat itu. Kita nak tengok dahulu wama arsalna mir rasulin illa, ini kaedah bagaimana rasul menjalankan tugas mengajak orang kepada cahaya. Menggunakan apa? Menggunakan bahasa kaumnya. Bila saya tengok balik perbincangan ayat ini, Nabi Muhammad bahasa Arab. Okey. Kemudian nabi-nabi lain ada bahasa-bahasa lain, ya. Kita bahasa apa Ustaz?
Bukan Jawa. Bahasa Arab ke bahasa Melayu? Saya bahasa Terengganu. Bahasa Terengganu kan. Sebenarnya Ustaz, Bahasa Melayu. bila Ustaz bawa bahasa Terengganu, orang Terengganu lebih cepat faham daripada Ustaz. Masya-Allah. Pasal bahasa Arabnya tetap bahasa Arab, Ya, bahasa Arab. Tapi bila cakap dengan kaum tersebut, kalau kaum itu dia tak faham bahasa Arab, istilahnya contohnya nur. Nur ni apa? Cahaya. Cahaya tu apa? Kan? Lebih kurang beginilah pencerahan. Kan? Idea lebih kita nak buat apa hari ini yang menyebabkan kita lebih seronok lagi ke depan. Bila kita gunakan bahasa yang mudah difahami oleh kaum tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk menjelaskan. Betul, Itu sebabnya tugas ini penting. Kita nak melihat macam mana Nabi Musa melaksanakan perkara ini. Kita bersambung sebentar lagi Malaysia Quran Time. Musaadah COVID-19. Alhamdulillah kita kembali dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14, surah yang amat indah bercakap tentang perjuangan Ustaz ya, mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Kalau orang tak faham apa maksud kegelapan, stres. Kan zaman sekarang ni orang cakap stres kan. Bila gegelap tu stres. Itu kegelapan tu. Ataupun masalah, cabaran. Itu sebabnya bercakap tentang rasul yang menyampaikan dengan bahasa kaumnya. Seorang rasul itu dia memahami apakah stres ataupun masalah yang dihadapi oleh orang-orang di sekelilingnya, maka Nabi membawa mereka kepada cahaya dengan bahasa mereka. Bahasa Terengganu Ustaz. Dia kalau saya cakap bahasa Terengganu dia jadi bahasa Siam, jadi dia kata kan. Jadi dia kena guna bahasa yang sesuai. Dan kita nak menyambung melihat bagaimana Nabi Musa berjuang pada ayat nombor 5 hingga 8 dalam ayat ini. Baik, Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Kita nak sambung sebelum tu Ustaz. Ya. Sahabat-sahabat di Facebook Ustaz, Puan Afiza, banyak ilmu yang dia pelajari di Quran. Alhamdulillah tak pernah miss dari awal rancangan ini. Tahniah tim Al-Hijrah. Bukan kata tuan-tuan dan puan-puan je baca. Saya dekat sini pun rasa Masya Allah sangat-sangat bermakna dan mutara ilmu yang Ustaz Fazul sampai. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Puan Dayang Faridah, hari ini hari kerja tengok ulangan Ustaz. Jadi Quran Time sepanjang tengok Quran Time ni boleh baiki bacaan. Boleh faham. Subhanallah. Betul Ustaz. Betul memang. Sama juga seorang lagi ni, saudara Farid Haris, Allahu Akbar. Sungguh indah ayat dia baca, tak terlepas tengok. Allah. Ya. Sebab apa saat yang special tu, istimewa sebab kita baca, kemudian kita terus memahami dia, bertadabbur dia. Betul. Sebelum ni mungkin baca kita tak ada rasa sangat penghayatan kita tu. Betul. Itulah pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham apa yang kita baca. Okey, baik. Jom kita baca dulu ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-8 saya. Muka surat 255 dan 256. Sebelum tak baca tu ada seorang Muhammad Syazwan kata kena Syazwan buat 2 jam Quran Time. Wah, insya-Allah 2 jam ya. 2 jam, Kalau 2 jam saya buat, 1 jam saya buat, 1 jam lagi ustaz buatlah. Saya balik dulu. Okey, baik. Insya-Allah cadangan yang baik, insya-Allah nanti kita susun-susunkan ustaz ni, kita beritahu pada TV Hijrah macam mana. Masya-Allah. Terbaiklah TV Hijrah. Tahniah. Baik. Masih kita sambung ayat yang ke-5 hingga ayat 8. Saya terus lagi Ustaz dengan Taranum Hijaz. Dia macam perkongsian sahabat kita Ustaz Tirmizi. Taranum ni dia satu alat sahaja, bukan wajib kena Hijaz, kena ada, tak. Dia menambah lagi keseronokan kita baca kan. Ada, so ada elemen memahami pula. Subhanallah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى
موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Surahul Azim, Ustaz, masya-Allah ya. Ini kisah Nabi Musa ya. Ustaz baca tadi dengan Hijaz ya. Hijaz penekanannya itu ia memang sesuai dengan isinya ya. Sebagaimana Allah cakap dalam ayat 5 ini walaqad. Perkataan itu sahaja pun sebenarnya Allah dah beritahu sesungguhnya kami ya. Arsalna itu kami utuskan Musa biayatina dengan kebesaran-kebesaran, dengan membawa ayat-ayat mukjizat. Ya, kalau ayat ini maksudnya kalau kita baca, kalau ayat bahasa Melayu dengan ayat dalam bahasa Arab ini berbeza sikit Ustaz ya. Ayat bahasa Melayu kita baca saya ada bola, itu satu ayat kan. Tapi kalau ayat Quran bila alif lam mim satu ayat itu sahaja sudah memberi kebesaran kepada Allah ya. Pasal daripada ayat itu tadi kita tahu bahawa saya tak tahu ya Allah. Betul Ustaz. Yang walaupun satu alif lam mim dia dah menceritakan macam-macam perkara ya. Bila kita tadabbur kita faham apa yang ada dalamnya. Jadi dalam ayat ini Allah berkata, Allah bawakan ayat bagi zaman Nabi Musa, ayatnya itu dalam bentuk yang tongkat jadi ular apa sebagainya kan. Tapi zaman sekarang Ustaz, ayat mukjizat yang masih kekal namanya adalah Al-Quran. Quran ini dia tak pernah, dia kalau zaman dulu orang tengok semua ramai orang kat sini contohnya ada ular kecil, tiba-tiba datang tongkat dan jadi ular besar makan orang pun kagum kan. Zaman sekarang dah tak ada dah yang itu. Yang ada adalah ayat Al-Quran. Ayat Quran ini menyebabkan macam tadi juga sepatutnya bila tengoknya ya Allah kan dia akan jadi amat kagum. Pasal apa? Pasal ada mukjizat yang besar dan itu yang menyebabkan pada zaman dahulu tuan-tuan orang-orang yang even yang hatta yang kafir yang bukan Islam bila dengar nabi dia akan ada yang sujud. Ustaz ya. Pasal apa? Pasal kagum sangat. Jadi apakah yang dibuat oleh Nabi Musa ya? Ini maklumat kepada Nabi Muhammad bahawa ini juga berlaku kepada orang-orang terdahulu. Nabi Musa sebagai geng Rasul, innaka laminal mursalin dalam surah Yasin, iaitu mengeluarkan kaumnya daripada kegelapan kepada cahaya. Sama seperti ayat yang awal tadi. Ya. Jadi Nabi Musa buat perkara yang sama dan mengingatkan bi ayyamillah. Subhanallah. Ini ayat perkataan yang amat perlu tuan-tuan dekat rumah kena ingat betul-betul. Istilahnya ayyamillah. Garis bawah kan. Gariskan betul-betul. Ya, apa maksud ayyamillah ini? Hari-hari Allah. Masya-Allah. Apa maksud hari-hari Allah? Lebih kurang beginilah Ustaznya. Ada masa kita ni jalan hidup kita kan, kita ada masalah tapi tiba-tiba kita
selesai masalah itu. Itu namanya ayyamillah. Iaitu hari di mana kita dapat something special, sesuatu yang amat istimewa, pertolongan daripada Allah. Sebenarnya Allah tolong kita setiap masa. Tapi biasalah kita kan, kalau kita dapat tangan kita rasa macam okey tangan kan. Tapi bila sakit dapat balik tangan kita kata ya Allah tangan ini kan. Jadi bila kita ada masalah, bila Allah kita ni dalam zulumat, bila Allah bagi nur, maka itu adalah ayyamillah. Itu adalah peristiwa-peristiwa penting. Mungkin tuan-tuan dekat rumah mungkin pernah ada masalah dalam bisnes kan, tapi Allah selamatkan lagi. Ya, bila ada apa lagi, bila dalam rumah ada masalah, Allah selamatkan lagi keluarga kita. Bila adik-adik kat rumah belajar, alamak saya tak belajar, tapi boleh jawab peperiksaan. Itu ayyamillah. Allah suruh kita ingat betul-betul itu adalah la ayatil likulli sabarin syakur. Ya, dalam kes Nabi Musa ini, Nabi Musa selamat, ya, Bani Israel pun dapat selamat daripada Firaun. Ini ada ceritanya lepas ini, ya. Tapi Allah beritahu likulli sabarin syakur. Pasal Nabi Musa ini berjuang, ya, menghadapi pelbagai kerenah, zulumat yang berlaku, ya, kegelapan yang ada, masalah yang ada. Nabi Musa tetap sabar. Masya-Allah. Ya. Steady, dan steady. Dan yang keduanya Nabi Musa ini tetap bersyukur. Dia rasa wah bestnya pasal apa? Arsalna. Aku diutus, aku dipilih oleh Allah SWT. Bagi tuan-tuan yang dipilih menjadi ibu, ya, bukan semua orang dipilih jadi ibu, kan? Dipilih jadi bapa, dipilih jadi frontliners, dipilih sebagai orang yang menguruskan itu dan ini, ya. Sebenarnya kita memang kena bersabar tuan-tuan, ya. Frontliners tolong bersabar. Ada orang kata asyik cakap sabar. Sabar ini bukannya pasif. Sabar ini maksudnya kita optimumkan potensi kita, Allah akan bantu. Ya, Allah akan bantu, wasta'inu bisabri wassalah. Tapi yang keduanya perlu syakur, ya, kena bersyukur. Kerana apa? Kerana kita dipilih. Kita dipilih. Orang lain tak dipilih, orang lain ada dipilih cara lain, tetapi kita dipilih, ya, seperti mana Nabi Musa. Jadi ini Allah beritahu dalam ayat kelima dan disambung dengan perkataan Nabi Musa kepada macam mana nak bersyukur itu. Sabar dan syukur, ya. Apakah yang perlu disyukuri, perlu disabarkan? Cabaran besar. Ini cabaran ni. Masya-Allah. Yang kena pada mereka ialah apa? Bila mereka itu diancam oleh Firaun tapi diselamatkan. Nabi Musa kata, ingatlah ayyamillah itu apa? Kamu dulu bawah Firaun, dia nak bunuh kamu, nak opres, nak tekan kamu, tapi kamu diselamatkan. Yasumunakum suul azab, ya, perkataan yasumunakum itu pada muka surat 256 tuan-tuan, sila beri perhatian di barisan kedua tu, barisan kedua itu, daripada perkataan suma, sim waw mim, ya, maksudnya tanda ataupun nama, ya. Jadi bila saya tengok terjemahan mereka menyiksa kamu kan, tapi sebenarnya maksud asalnya yasumunakum ni diberi tanda atau macam cula ataupun banci. Okey, ini kena azab. Yang ini bukan daripada golongan Kipti, okey, tak apa. Ini Bani Israel, okey, azab. Ini Bani Israel, kamu Bani Israel, okey, kena azab. Kamu Bani Israel, okey, azab. Ini yang berlaku. Yasumunakum itu bukan sekadar disiksa, tapi telah diletak macam tanda lah. Ya, rumah ni bunuh pasal ada anak lelaki. Dia ada banci. Banci. Dia ada banci waktu itu zaman Firaun. Siapa Bani Israel ada anak lelaki ataupun ada ibu mengandung, bersedia. Cuba tuan-tuan bayangkan ibu-ibu yang sedang mengandung sekarang, ada anak lelaki, dibunuh. Ya, tidak boleh dilahirkan. Kalau lahir, bunuh. Maka orang-orang Bani Israel ini, pengikut Nabi Musa, ya, kaumnya ini memang stres, tapi selamat. Jadi Nabi Musa kata, ingatlah, ya, ingatlah peristiwa ini. Ini adalah bala'um mir rabbikum azim. Ujian yang besar. Tetapi bagaimanakah cara nak handle-nya? Kan? Cara nak handle biasa-biasa Nabi Bani Israel bila dah selamat tu dia buat hal lagi. Dia buat hal lagi. Bila dia dah selamat tu dia kata panaslah di padang pasir, kan. Jadi Nabi Musa cakap pada ayat yang ke-7 yang Ustaz baca tadi tu, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ustaz boleh tak baca sekali lagi ayat 7 ini? Pasal ayat ini adalah jawapan kalau tuan-tuan ada cabaran besar dalam hidup, ya. Ada orang kata antara kalau kita ada masalah, dia ada dua pilihan, sabar ke syukur, Ustaz? Insya-Allah. Biasanya kalau ada ujian besar, sabar kan. Kita tengok ayat nombor 7, Ustaz tolong baca, kita tengok jawapannya. Kita cuba ayat yang ke-7 saya. Ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Memang dia tertangguh sikit tak? Tertangguh. Maksudnya suara tu saya tangguh, saya tinggikan, tak landing. Pasal azabila syadid tu. Ya, ia adalah satu perkara. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari, pasti azabku sangat pedih. Masya-Allah. Lepas dah beritahu pada azab tadi tu, kan? Nabi Musa boleh dia ingatkan, kamu kenalah bersabar. Masya-Allah. Tetapi dalam ayat ini Allah ingatkan bahawa sabar, okey, sabar dapat pahala, ya. Begitu. Tapi kalau ada satu lagi tahap lebih tinggi, namanya syukur. Allah. Komponen satu lagi tu. Komponen satu lagi. Bersyukurnya saya selamat daripada masalah yang lepas. Bersyukurnya Allah masih lagi bagi saya boleh makan walaupun PKP ketiga. Ada orang dia sedang bersabar sekarang, ya, sabar is satu. Dalam ayat 5 tu memang ada sabar, tapi pasangannya adalah syakur. Itu tinggi lagi. Iaitu bersyukurnya walaupun PKP ini saya tak boleh keluar, tapi saya boleh baca Quran. Masya-Allah. Jadi kesannya apa? La azidannakum. Allah akan tambah lagi nikmat yang kita syukuri tersebut berbanding kita sabar sahaja. Sabar saja okey, itu tinggi juga kan. Tetapi ada orang yang sabar dengan syukur. Allah. Dia kalau anak buat perangai kat rumah itu, dia sabar, aku sabar ni kan. Tapi kalau sabar dengan syukur, dia tahan dan dia kata, terima kasih ya Allah kerana aku masih lagi ada anak. Allah Akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Ini adalah bagi tuan-tuan yang frontliner, sabar pasal ada orang marah-marah apa sebagainya, tapi bersyukur ya Allah kerana akulah yang dipilih sebagai orang yang akan membantu yang engkau tawarkan syurga di akhirat nanti. Ini sabar yang syukur yang ditunjukkan dalam surah Ibrahim, dan Nabi Ibrahim adalah contoh sabar dan syukur ini. Nanti kita tengok di hujung bahagian keempat. Tapi hari ini kita dah tengok dah sekali lagi Nabi Musa pada ayat yang ke-8 ulang balik mesej daripada Allah, wa qala Musa, jika kamu takfuru, jika kamu ini kufur, dan juga seluruh bumi ini kufur, sebenarnya Allah itu tetap mulia dan tetap terpuji. Tak ada apa lah. Tak ada apa lah. Tak terjejas lah. Tak terjejas. Masya-Allah. Apakah yang kita boleh belajar tuan-tuan? Kalau kita nak jadi kaya, kita hendaklah bersyukur. Kalau kita nak dipuji oleh Allah, para malaikat dan insya-Allah oleh makhluk juga, kita juga perlu bersyukur kepada Allah, ya. Tetapi kalau kita kufur, kita rasa macam asyik COVID-19 ni, PKP 3 4 5 duduk rumah aja, kalau contoh begitu kan. Sebenarnya yang hinanya kita nanti. Orang akan pandang hina. Kalau kita viral, kita cakap begitu, cuba viral kan, memang kena kecam sampai habis. Betul tak? Ya, Allah tetap juga ghani, Allah tetap juga terpuji. Jadi kalau kita nak kaya dan nak dipuji, sebenarnya kita kenalah sentiasa dekat dengan Allah dengan syukur, kerana ini pernah dibuat juga oleh nabi-nabi terdahulu. Siapa nabi itu? Ayat seterusnya. Baik. Kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan ayat yang ke-9 yang terletak di muka surat 256. Akhir ni kita ambil taranum tukarlah saya. Kita ambil jiharkah lah. Jiharkah. Okay. Ataupun jarkah ataupun ajam saya. Ajam. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat yang ke-9 Ustaz ya. Meneruskan kisah tadi kita tengok kisah Nabi Musa ya. Nabi Musa mengingatkan jangan kufur ya. Kalau kamu kufur, semua alam ini di bumi ini kufur, sebenarnya Allah tak terjejas langsung pun. Allah tetap kaya, Allah tetap terpuji. Ada salah seorang daripada yang beritahu kat sini di Facebook Ustaz ya. Dia kata kalau nak jadi kaya mesti bersyukur, kalau nak dipuji orang mesti bersyukur. Ya, ayat tu hampir tepat ya, tapi saya kena tepatkan lagi ya. Kalau nak dipuji Allah ya, maka puji Allah. Ya, nanti Allah beritahu pada para malaikat, beritahu pada orang untuk puji kita. Tapi jangan pula kita harapkan saya kalau boleh nak dipuji orang ni, maka saya mestilah bersyukur. Nanti silap konsepnya. Ada orang dia sembahyang pasal dia nak jadi kaya, bukannya kerana nak ingat Allah. Jadi tujuan itu mesti jelas. Khawatir nanti kita buat itu bukan kerana atas ya, tetapi buat kerana sekitar kita. Itu yang saya nak highlightkan, nak tekankan. Jadi dalam ayat yang ke-9 itu, alam ya'tikum naba'ul ladin. Bila ada istilah naba'u itu, naba' maksudnya berita besar. Berita besar ya. Mengapa berita besar? Dia ada dua istilah Ustaz ya. Satu khabar, satu lagi naba'. Dia kalau katakan khabar ini contohnya apa? Pintu terbuka. Itu khabar tu. Pintu terbuka lah. Gitu aja kan. Kat rumah. Biasa. Tapi kalau katakan, pintu tu terbuka lah. Bersepah-sepah. Itu berita besar. Maksudnya mungkin ada pencuri masuk ke. Ya, kita harapkan tidaklah berlaku Ustaz ya, bila kita stay at home ini. Tapi nak ceritanya beza di antara khabar dan juga naba'. Di sini Allah beritahu bukan khabar, bukan cerita biasa. Ini adalah berita besar, iaitu siapa daripada orang sebelum ini? Nabi Nuh ya, dan juga kaum Ad dan juga kaum Thamud. 3 kumpulan ini. Berita besarnya apa? Sebenarnya daripada perkara ini kita tak tahu kecuali Allah. Masya-Allah. Berita tentang mereka ni, berita besar ni. Pasal apa? Nak cari balik apa yang berlaku pada Nabi Nuh, kaum Ad, Nabi Samud, pada kaum Samud ini. Sebenarnya kalau kita duduk kat Malaysia Ustaz, memang kita tak jumpa berita itu. Masya-Allah. Kan? Kecuali Allah beritahu satu, dan kalau kita nak cari pun kaum Ad ni dekat mana, nak pergi cari pula apa kapal Nabi Nuh sebagainya, kita tak boleh keluar pasal PKP. Kan? Okey. Jadi yang tahu betul-betul dekat mana pasal mereka ni, ada sebahagiannya telah ditenggelamkan masuk ke dalam tanah. Tak boleh kita nak korek balik semula. Ya, arkeologis, pakar pada arkeologi pun tak tahu kecuali Allah beritahu lokasinya. Jadi ceritanya apa? Ceritanya Allah beritahu perkara ini, mereka ini ada dapat bayinat, ya, dapat bukti-bukti, tetapi mereka juga tak nak. Kufur juga. Kan? Pasal dia kata macam ni cara dia kufur, dia kata kami ragulah. Wa inna, dia hujung itu wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Dia kata saya ragulah kamu ni menyeru pada apa ni? Kan? Kamu ni ada agenda kot. Ya. Jadi ini adalah bagaimana mereka kufur ataupun mendustakan para rasul dahulu. Ini adalah zulumat. Kegelapan zaman sekarang ni macam mana? Betul ke Quran ni ada solusi untuk keluarga saya? Untuk suami saya? Kan? Ataupun kalau Malaysia ini ada ke solusi daripada Quran? Itu adalah ucapan-ucapan keraguan. Nanti Allah akan jawab balik. Bila insya-Allah kita akan bersambung Ustaz ya. Sebenarnya kita akan bersambung pada hari esok, insya-Allah kita akan menyambung pada ayat seterusnya. Terus saja Nabi beritahu jawapannya. Masya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah yang boleh kita belajar sebentar tadi? Kita berhenti dulu ayat 9, tapi 3 perkara yang kita boleh belajar. Yang pertama, kita boleh belajar apa? Kalau kita ini nak keluar daripada kegelapan, kita kenalah baca Quran selalu. Masya-Allah. Ya, untuk mendapatkan cahaya, petunjuk, jalan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Yang kedua, selalulah ingat masa kita ditolong Allah yang tadi tu. Ayyamillah itu kita senaraikan balik tuan-tuan. Hari ni tak ada soalan kuis, ya. Cuba ambil masa sikit. 3 perkara dalam hidup saya yang saya ini payah sangat, perit sangat, Allah tolong. Masya-Allah. Ya, Allah suruh ingat itu pasal apa? Pasal nak beritahu bahawa Allah memang Azizul Hakim. Agar kita bersabar dan juga kita bersyukur. Okey, yang ketiga apa? Iaitu kita hendaklah bersyukur, nescaya kita akan ditambah. Ya, bersyukur tu level tinggi. Sabar tu okey, tapi tambah sabar dengan syukur agar kita ditambah lagi nikmat. Insya-Allah tuan-tuan yang berada di rumah, stay at home, keluarga makin lagi bahagia insya-Allah. Mari kita sama-sama Ustaz berdoa agar Allah tambahkan lagi nikmat untuk kita. Baik, terima kasih. Satu Ustaz, nikmat ni
Encik Abdul Manaf, rancangan terbaik bagi rakyat Malaysia bagi tahun 1441 Hijrah. Kenapa hebat tu? Tahun saya bersara selepas 40 tahun bekerja. Masya-Allah. Tengok subhanallah Al-Quran. Masya-Allah. Baik, jom kita sama-sama doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, dosa isteri kami, suami kami, anak-anak kami, ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu kurniakan kesembuhan buat saudara kami yang kini sedang dirawat ya Allah. Kurniakan perlindungan kepada sahabat-sahabat saudara-saudara kami di barisan hadapan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hambamu yang bersabar di atas kurniaan ujian daripadamu dan jadikan kami orang-orang yang bersyukur tatkala diuji olehmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan hati kami untuk kami menjadi orang-orang yang suka infakkan harta-harta kami pada jalan-Mu ya Allah. Orang-orang yang suka wakafkan harta kami pada jalan-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami kini berada di bulan Syaban. Tak lama lagi kami ingin bertemu dengan bulan penghulu segala bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka ya Allah, panjangkan usia kami dengan penuh kesihatan agar kami dapat benar-benar mendirikan Ramadan kali ini dengan penuh keimanan, ketakwaan kepadamu jua ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran lalu membacanya. Lidah kami ya Allah, lidah yang fasih menyebut 6236 ayat daripada Al-Quran. Ya Allah, jadikan telinga kami telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang mudah memahami Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabak ini daripada kami ya Allah. Angkatlah wabak ini daripada kami ya Rahman. Angkatlah wabak ini daripada kami ya Rahim. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Innakum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi Ustaz yang diaminkan oleh semua di kalangan tuan-tuan yang di depan kaca TV, di Facebook yang memberi sokongan, yang sentiasa mendoakan, yang banyak mendoakan tadi Ustaz ya. Ya, terima kasih ya saya ucap kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang doakan kebaikan saya, diampunkan dosa-dosa, murahkan rezeki sebagainya. Sebenarnya bertambahnya lagi hari tua. Hari tua. Bertambahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kepada saya dan kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Moga-moga hasanah halwa, moga-moga Ustaz Tirmizi terus terus istiqamah dalam Al-Quran ini dan terus kita tuan-tuan beramal baik dalam kesempatan yang ada, dan masih lagi kita ingin ada kesempatan wakaf Al-Quran wakaf Al-Quran bagi tuan-tuan yang sudah ada kesempatan tahniah, kita ucapkan alhamdulillah. Bagi yang belum yang ingin mewakafkan untuk diri sendiri ataupun ada untuk ahli keluarga masih lagi kita mengumpulkan wakaf Al-Quran ke hospital dan pusat kesihatan ada nombor akaun di atas itu. Kita doakan ini sebagai tanda keseriusan kita untuk mendalami Al-Quran sedekah itu sebagai burhan, sebagai cahaya iman yang terang benderang untuk kita buktikan kepada Allah pada setiap hari bahawa saya memang betul-betul ingin menjadi orang yang siddiq, yang membenarkan segala
kebaikan keimanan yang ada. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semua dan tahniah kepada semua yang dapat mengikuti surah Ibrahim bahagian yang pertama. Kita akan bersambung insya-Allah ya pada bahagian yang kedua hari esok pada masa yang sama. Dan bagi tuan-tuan yang ada tertinggal tadi, ada yang kata kalau saya tertinggal saya akan rujuk balik, tuan-tuan boleh rujuk balik ataupun sesi ulangan. Ya, beritahu pada kawan malam ini jam 10 masih pada masa yang sama. Dan kita bertemu lagi insya-Allah pada hari esok bahagian yang kedua surah Ibrahim, manisnya keimanan dalam perjuangan. Allahu Akbar. Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.